Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alayna qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna shururahum waj'al syururahum ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan liulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma alayka biman sadda an sabilika ya rabbal alamin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh, yang mana masih lagi kita duduk di dalam ruangan pengajian malam kita dengan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam ini kita hendak nak tukar sedikit pengajian kita. Sedangkan kita telah belajar dan mengaji mari dah lah dulu tu akan kitab, iaitu kitab Muqarrar al-Aqidah, iaitu hak kelas 9 tu. InsyaAllah kita nak sambunglah pengajian kita serta kita hendak iringikan dengan tafsir Al-Quranil Azim. Kita ambil dua dulu sekarang, tafsir Quran dan kitab Muqarrar Aqidah kita. Maka madah yang ketiga insya-Allah taala lah kita akan ijtihad tubik pula dengan masyiatillah. Apabila sampai masa dia kita akan ijtihad biiznillah taala. Maka siapa yang ada kitab tu kita insya-Allah kita akan mengemukakan kitab ni kepada umat masyarakat lah, kerana hak kelas 8 tu kita telah belajar mari habis dah. Hak kelas 9 ni pun tengah-tengah. Ni kali siri yang ke 17. Siri yang ke 17. Maka ikutilah kita bersama, mudah-mudahan kita dapat ambil ilmu pengetahuan, dapat ambil pengajaran daripada apa yang ditulis, yang dihajar, yang diterbiahkan oleh alim ulama kita, supaya kita dapat ganjaran kemuliaan dunia maupun di akhirat nanti. Tak melewatkan masa, kita mari tengok kitab tu lah, iaitu kitab ni lah. Sama-sama kita tazkirah ni kitab ni. Halaman 32 tu nah. Halaman 32. Dia kata ad-darsut tasi'u, iaitu mata pelajaran yang ke-9 dah.
Mata pelajaran yang ke-9. Kitab ni ada kepentingan banyak kepada umat Islam, iaitu tarbiyatur ruhi, tarbiyah ruh. Tarbiyah ni mana kata kita nak betulkan roh kita. Karena manusia ni Allah Ta'ala jadikan dia berkumpul ataupun bergabung di antara dua perkara, jasad serta roh. Maka roh itu adalah perkara yang dia itu ada harga lebih daripada jasad kita, kerana roh itulah perkara yang hidup hak sungguhnya. Roh tidak mati. Adapun jasad tu yang menyudahi dengan mati, dalam arti kata roh tu keluar tubik daripada jasad. Mati-mati tu makna mati seseorang itulah, tapi diri dia tu, roh dia tu tak mati. Dia akan teralih daripada alam dunia kepada alam barzakhiyah. Lepas daripada alam barzakhiyah, kita nak menuju pula kepada alam al-akhirah. Alam akhirat itulah adalah alam yang kekal abadi, tidak ada kebinasaan di sana. Sama ada nak kekal dalam keadaan mana, terhenti di atas amalan iman, ihsan yang kita ada di atas muka bumi inilah semasa kita ada umur. Bagi mereka yang ada iman, ada Islam, ada ihsan, insya-Allah dia akan selamat daripada siksaan Allah. Dan orang yang tak ada tiga perkara tadi akan diseksai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rugilah hidup pada dia. Tarbiyah, cara kita nak betul. Manusia kita ni hingga ke roh pun kita kena tarbiyah. Apatah lagi jasad diri manusia. Orang tak ada tarbiyah ni, dia jadi kelang kabut hidup pada dia. Tak kira lah dalam urusan apa-apa, bercakap, tingkah, laku, perbuatan, budi, pekerti, akhlaknya ada belaka. Kalau tidak ada gapo, tidak ada tarbiyah. Dia kata tarbiyatur ruh, kita nak tarbiyahkan roh kita. Baik, turun mari haqiqatul insan fi nazaril Islam. Hakikat bagi manusia pada pandangan kacamata agama Islam. Jadi agama kita ni, dia ni senantiasa ada cara tilik ataupun cara dia suluh pada hakikat muga tu, dia ada cara yang tertentu yang menyalahi dengan cara yang lain daripada nisbahnya agama-agama hak lain. Sebenarnya agama-agama ni mana aturan hidup kah? Apabila aturan hidup, kita kena tanya kepada Tuhan yang menjadikan hidup tadi. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menjadikan hidup dan mati itu. Hidup dan mati itu khija ataupun Tuhan bagi hidup, Tuhan bagi mati, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak tengok kata Allah Taala ni dia nak cerita macam mana tentang hakikat manusia. Sebab manusia kita ni terkadang tak tahu kata hakikat dia tu adalah gapo. Ada satu buku yang saya senantiasa duk sebut, iaitu buku yang kita sendiri sebagai talabatul ilm, pelajar sendiri pun tak juga mutalaah. Kurang mutalaah, kurang nak ambil faedah daripadanya. Kitab tu pun sebagai kitab yang jarang nak ada di maktabah biasa, kerana kitab qimah, kitab al-insan dhalikal majhul, al-insan dhalikal majhul. Dia duk kajikan hakikat-hakikat manusia. Manusia kita ni ada benda yang pelik-pelik banyak perkara. Sebab itulah Tuhan kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu kena tilik suluh tengok atau ada gapo. Kadang kita berasa kata jadi diri tadi tu kita lepas gitulah, tak ada dok jadi tilik dan tengok dengan cara hakikat dia. Maka hakikatul insan pada kacamata al-Islam, iaitu dinul Islam, agama Allah ni agama Islam. Nah, agama Allah Subhanahu wa taala agama Islam.
Maka orang apabila kenalnya Islam daripada Islam sendiri, senantiasa dia berasa kapit, berasa rapat perhubungan dia. Kalau kita Islam sekadar daripada perut ibu kita, sekadar tu tak sudahlah kita. Dia kata tengok, yaral islamu annal insana huwa tabi'atu mazdujati baina at-tin war-ruh. Berinya pandangan oleh agama Islam kita bahawa sesungguhnya manusia itu satu tabiat. Tabiat ni mana tingkah laku, sifat kesemulaan jadi itu mana tabiat. Tabiat manusia tak suka kepada benda yang mudaratkan diri, itu tabiat manusia. Tak ada manusia yang nak hala tangan dia kepada benda yang jadi binasa atau memudaratkan diri. Tak ada. Itu mana tabi'ah. Mazdujah, yang bergabung daripada berapa? Min tinin wa ruh. Manusia kita ni bergabung daripada tanah dan gapo? Ruh. Ulama kita guna dan Tuhan sendiri pun guna daripada tin. Tak guna kata daripada turab. Turab ni makna tanah juga. Ini keistimewaan bahasa Arab tak serupa dengan bahasa yang lain. Tin ni makna tanah liat. Tanah yang bercampur dengan air, yang boleh air itu tupai dia. Tak jadi, tak lekat air itu bukanlah tu mana tin dalam bahasa Arab. Maka manusia kita asal daripada muka tu. Tuhan ambil tanah daripada tu, ambil tanah daripada tanah mana? Tanah tin. Biar rayak, Tuhan sendiri rayak lagi kita akan dengar. Tin sajakah, tanah sajakah? Tak. Dan ruh. Dan daripada ruh. Campur dua. Ruh ni adalah kita retilah, kata dia tu satu makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Tuhan jadi tadi khusus. Tak boleh nak tahu rupa bentuk dia macam mana, tapi tahu kata dia tu ada kerana kita tengok kepada kesan. Supalah kita tilik kepada Allah Ta'ala. Kita tahu maidana kata Tuhan tu ada kerana kita tilik pada kesan perbuatan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka roh pun umpama tu. Roh tu pun umpama tu. Jadi pedah gapokah ulama kita rayak kata manusia kita ni daripada tin. Sifat tanah ni macam mana asal? Tanah asal mana dia sejuk. Sebab itulah pokok kayu tu yang naik tumbuh di atas tanah. Kerana tanah tu yang sejuk. Apabila manusia ni asal dia ni, kalau kita tengok pada asal kejadian dia sejuk, dia tak panas. Tetapi jadi panas sebab apa? Syaitanir rajim. Jadi bunuh, jadi tikap, tumpah darah dan sebagainya kerana dia ada hasutan yang lain. Itu kita faham. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala firman. Ini cara ngaji kita kena ngaji gini dah. Ngaji supaya dengan ulama-ulama dulu kita mengaji. Ulama dulu apabila itlaq, iaitu ulama-ulama salah, ulama-ulama salafus salih dulu yang ngajalah ni. Huraian serta isi kandungnya wahyu. Sama ada Quran ataupun hadis Nabi. Pasti kita kena ngaji umpama ni. Kenapa? Kerana ini adalah asas pengajian agama Islam. Bukan ada huraian sahaja dengan tidak ada dasar kembali kepada wahyu dan sumber perkataan Allah Ta'ala, dasar perkataan Tuhan ataupun Rasul, itu bukan. Islam kita kena ngaji gini. Orang Islam yang ngaji gini lah orang Islam yang tak dipedayai oleh mana-mana musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala mikir sia malih untuk nak buaikan jalan ini daripada cara mikir orang Islam.
Kerana dia tahu kata kekuatan Islam duduk di wahyu Allah. Bukan duduk di khurafah. Bukan duduk di mimpi itu, mimpi ini, perasaan itu, perasaan ini. Bukan. Dia duduk di wahyu Allahu Jalla Jalaluh. Maka Tuhan kata, idh qala rabbuka, ingatlah tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala itu firman, kata, lil malaikah, bagi para malaikat. Malaikat ni ada di mana? Ada di langit. Mana dalil kata malaikat ni ada di langit? Hasif? Mana dalil? Mana dalil kata malaikat ni ada di langit? Mana dalil? Tahu tak? Kena mikir. Kita orang sunnah ni kena ngaji macam ni. Apabila sebut masalah, pasti kita kena ada dalil mengiringi akan perkataan, pemikiran, huraian kita. Pasti kena ada. Dalil mudah ya, tak ada payah. Kata malaikat ni ada di langit. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nampak tu tak? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang Nabi riwayat kata langit pertama ni dipenuhi oleh para malaikat. Itu satu. Yang kedua, Baitul Ma'mur ada di mana? Ada di langit. Yatuf haulahu, yang tawaf sekelilingi Baitul Ma'mur tadi itu pia para malaikat. 70,000. Tiap hari itu 70,000 tawaf Baitul Ma'mur, yang keluar tu tak masuk-masuk dah. Itu adalah tandaan dalil. Dengan cara mudah-mudah kita ni orang awam ke ataupun talabatul ilm mubtadiin, kita ngaji gini dulu. Kamada kita cari, marilah dalil-dalil daripada Alkitab was Sunnah untuk kita menggagahkan ataupun mengiringikan pendapat kita ataupun pegangan kita daripada alim ulama kita yang dia itu senantiasa duk khabar dan cerita kepada kita setiap zaman dan makan. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, bagi malaikat. Malaikat ni daripada apa? Daripada an-nur. Khuliqatil malaikatu min nur, Nabi kata. Dijadikan malaikat itu daripada mana? Daripada cahaya. Wa khuliqatil jan min nar, daripada api. Wa khuliqati adamu wa khuliqa adamu min turab, daripada tanah. Ini sesungguhnya aku khaliqun, tueh, khaliq. Tak ada lagi orang berani nak mengaku lagu ni. Khaliq ni mana? Bersifat dengan khalaqa tu lah. Mana menjadi, mengada. Basyaran, akan manusia. Bashar ni mana manusia? Min tin, daripada tanah. Daripada mana? Daripada tanah. Tanah apa? Tanah liat. Faham tak tanah liat? Tanah liat ni mana tanah yang kalau kita dijauhi rumah kita lalaning ni mana kan? Mana tanah yang ada di kaki-kaki bukit. Yang daripadanya kita boleh buat bajana, boleh tu, boleh ni, banyak perkara lah. Tanah liat ni pedah bagi manusia. Buat bata umuh ni tanah liat juga. Tu maknanya gitu. Fa iza sawaituhu, maka apabila aku membereskan akan manusia tadi itu, Tuhan buat jadi molek dah. Tuhan jadi manusia ni sebaik-baik betul. Tak gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan manusia sebaik-baik betul ke? Janguk manusia ni. Nampak? Tiap-tiap orang ni kita jangan duk bila kata huduh. Ya janguk. Adalah sifat janguk dia tu. Ya Allah Ta'ala merupakan. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Ta'ala yang merupakan seseorang daripada kamu itu di dalam perut ibu kamu sebagaimana yang Allah Ta'ala itu kehendak. Itu maknanya gitu. Fa idza sawaituhu, maka apabila aku tu membereskan, makna menyempurnakan, wa nafakhtu, dan aku pun tiup. Tu di situ Allah. Wa nafakhtu, maka aku pun tiup.
fihi padanya, yakni pada apa? Pada diri bashar min tin tadi itu, min ruhi, daripada ruh aku. Kalimah ruhi berarti molek situ. Ni daripada surah Sad ayat 71 hingga ayat 72. Kita boleh rajak ke situ nah. Kita boleh rajak ke situ. Jadi fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kalimah ruhi itu kalau kita perhati tatakawan, dia itu beripung di antara dua kalimah. Ajimat. Kalimah mula-mula iaitu ruh. Kalimah yang kedua ya il mutakallim. Ya mutakallim tu dia Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita kata kitabi, baiti, sayyarati, ni kereta bagi aku, rumah bagi aku, kitab bagi aku dan sebagainya. Nampak tu tak? Kalau gitu kalimah ruhi berarti molek sini orang panggil idafatu gapo? Idafat, tentang idafat mana sandaran. Sana di antara sana apabila sebut oleh Quran ini ia ada sandaran kepada zat Allah Subhanahu wa taala al-muqaddasah, ada dua. Sanaran as-sifah lil mausuf, ada sanaran makhluk lil khaliq. Makna adanya idafatu sifah lil mausuf, seperti kalami, cakapan aku, ataupun rahmati, rahmat aku, itu sifat Tuhan. Adapun baitullah, rumah bagi Allah, naqatullah, unta bagi Allah, ruhi, roh bagi Allah. Apa makna situ? Idafatut tashrif. Apa panggil idafat ke apa sini? Apa panggil idafatun tashrif. Idafat nak memuliakan. Roh ni bukan daripada Allah. Makna kata bukan sifat Allah, bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Roh ni apa dah? Makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat Allahu Jalla Jalaluh. Faham molek sini? Karena setengah-setengah daripada manusia yang salah faham, yang kira kata manusia ni adalah daripada Allah. Mana daripada sifat Allah. Dah. Sebab tu dagi royak kata Isa tu anak Allah dan sebagainya, itu adalah perkara-perkara yang silap faham. Silap faham lagu tu terkadang membawa kepada seorang tu kekal api neraka. Sebab itulah ilmu tu yang penting. Kerana nak membelakan ataupun nak jagakan diri seseorang manusia, pasti kena pergi dengan ilmu. Faham tak je? Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, daripada ruh aku. Apabila Tuhan tiupkan roh, idafah ke apa sini jimat ni? Idafatun tashrif. Idafatun tashrif. Faqa'u, maka hendaklah mung aman, maka hendaklah mung hai para malaikat, lahu, bagi Adam alaihi salam tu lah, sajidin, hendaklah mung tu sujud. Apabila sempurna molek dah, cukup lekat dah, maka hendaklah mung tu sujud. Sujud pada Adam ni rupa lagu mana? Sif. Rupa lagu mana? Sujud pada Adam maki. Raka. Tunduk hormat. Orang panggil as-sujud lit-tahiyyah, bukan sujud lil ibadah di sini. Sujud lit-tahiyyah makna kata kita sujud kerana kita nak apa nama tahiyyah? Nak tabik bukan nak ibadat. Tapi katanya alim ulama di kalangan ahli tafsir, mana gini, Adam alaihissalam sujud ke Tuhan, maka para malaikat ni sujud turut. Sujud di belakang supaya kita belakang imam tu lah. Nampak kita tu imam sujud, kita pun sujud turut. Sujud kata imam ke? Ada kita sujud ke Tuhan tapi belakang. Faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Malaikat semua kulluhum taukid situ tu. Semua pakat sujud belaka, malaikat iblis. Aba wastakbar. Dia itu agan serta dia itu takabur. Itu bukan maudhi' syahid. Tepat syahidnya kita nak iaitu min tin. Kemudian wa nafakhtu fihi min ruhi, daripada ruh.
Bas. Itu tempat yang ayat kata manusia kita jadi daripada tanah, serta ada dalam tu ada roh. Roh ya Allah Subhanahu wa taala bubuh di dalam diri seseorang manusia. Ni siapa nak tengok, pergi tengoklah. Kalau ada kitab tu moleklah kita boleh iringi sama-sama. Nah, iringi sama-sama. Kalau tak ada kitab, tengok dalam ayat. 71 hingga 72 daripada surah Sad. Surah Sad. Kemudian Tuhan kata, kemudian ulama kita kata faqad nafakhallahu fih. Maka sesungguhnya telah tiup oleh Allah Subhanahu wa taala padanya, iaitu pada diri Adam alaihi salam, min ruhi, daripada ruhihi, daripada rohnya. Makna kata roh daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menjadikan roh tadi ini urusan duk di tangan Tuhan. Orang lain tak boleh pandai-pandai. Roh ni dia akan keluar, dia masuk balik mana roh? Tuhan tiup masuk balik mana? Tuhan tiup masuk balik mana? Dia tubik balik mana? Masuk balik mulut. Masuk umbun. Masuk ke atas kepala, tolak masuk. Ada apa tubik? Dia tubik kali kaki dulu. Yang naik lagi hingga akhir ditekak. Kemudian terkadang mata manusia dia akan tengok balik tengok gitu. Tengok roh dia keluar. Nampak tu tak? Itu makna kata keluar dia dan masuk dia. Itu sebagaimana ahli tafsir sebut mari, kalau kita pergi tengok dalam tafsir je gitulah kecek pe dia. Kemudian Allah Taala kata dia ni bubuhkan roh di dalam jasad tu ada tadi itu, wastakhlafahu fil ardi, dan Allah Taala menututi ataupun menjadikan akan Adam alaihissalam sebagai khalifah. Khalifah ni makna gana? Penduduk di atas muka bumi ni. Kemudian inni ja'ilun fil ardi khalifah, Tuhan kata lah Quran, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang di atas muka bumi ini ni khalifah. Kalimah khalifah ni makna gana? Makna diri yang dia hidup, pakai hidup di atas muka bumi ni. Khalifah dikatakan oleh ahli tafsir, makna kata satu generasi ke satu generasi. Sepatut nenek kita dulu ke, tok kita hak atas-atas ada lagi sekarang? Tak ada lah. Turun kubur kita. Lepas tu datang generasi ayah kita dengan mama kita ada lagi. Tak lama apabila cucu mari, cicit mari, hak ni tak ada dah, mari hak lain pula. Ya gitu. Pakar-pakar duduk situ lah. Tu nak kita faham molek tu dah. Tu. Itu makna kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tu jadikan duduk sini. Duduk mana? Duduk di atas muka bumi ni lah. Itu. Hakikatur ruh, hakikat ruh. Hakikat ni makna rusia lah. Rusia bagi ruh. Qala subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala jawab sendiri hakikat bagi ruh. Karena orang Yahudi ni dia senantiasa duk tanya sama akan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tanya Nabi tentang hakikat ruh. Sebab puak Yahudi dan Nasara ni dia tahu. Kata roh ni tak ada siapa dia boleh tahu malaikat Allahu Jalla Jalal. Nak tahu kata Nabi tu Nabi sungguh kedak, hang kena tanya masalah ni. Ya mari jumpa dengan Nabi. Dia tanya kan, wa yas'alunaka, dan mereka itu tanya. Mari dengan wawul jamaah di sini makna ramai lah, sore bukan sore lah, ramai tanya ramai. Tanya biasa jamaah tu. Engkau akan dikau ka situ klik Nabi lah. Anir ruh, daripada urusan ar-ruh. Daripada urusan ruh. Ai an haqiqatir ruh, daripada hakikat ruh. Ruh kita sendiri pun mana kata lagu mana tu jawab. Nabi Muhammad jawab gini. Ni ya sedap kita apabila kita ada orang hajar. Orang apabila kita ni orang hajar, tolong hajar kita ni yang mudah cidik. Orang cidik dah. Kemudian orang hak bijak pula hajar dia. Jadi dua kali ganda. Nampak tak? Sebab tu kita jangan lari. Jangan kita mentakabur, jangan kita sum'ahkan, sombongkan diri kita daripada ajaran orang, tak boleh. Nak tengok juga. Bagaimana kata kita kata, aku boleh mikir sendiri belaka.
Ya boleh mikir sendiri, tapi ada masalah-masalah yang besar berhajat pada orang tunjuk hajat. Bukan semua tu kita boleh mikir belaka. Hak ni Nabi dia bijak dah, sifat dengan Fatanah dah. Okey, kebijaksanaan. Kemudian dia dapat pula wahyu daripada Tuhan, tambah lagi. Jadi kau bijak lagi. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qul, kata olehmu, ya Rasulullah, qulir ruhu min amri rabbi, kata olehmu, kata roh itu daripada urusan Tuhan aku. Gapo kata urusan Tuhan aku di sini? Katanya alim ulama di kalangan ahli tafsir, makna kata roh ni Tuhan khususkan bagi dia satunya sahaja. Nak masuk kepada mana jasad, nak keluar daripada mana jasad, itu urusan Tuhan. Sebab itulah mati dan hidup duduk di tangan Tuhan, bukan duduk di tangan orang tu orang ni. Mati ni kalau Tuhan tak kandak mati tak jimat sore? Mati dah sih? Tak. Ada dalil tak ayat kata tak mati kalau Tuhan tak kandak? Wak lah mana pun tak mati. Ada tak? Fa iza jaa ajaluhum. Hak tu dalil menunjuk kata manusia apabila ajal siapa nak lari tak leh. Tapi nak ayat hak kita kecek kata kalaulah Tuhan tak mati, orang tu tak mati, wak lah nak tak mati. Ada tak dalil? Saya nak ayat rakam ayat 145 daripada surah Ali Imran. Boleh baca tak? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa ma kana li nafsin, dan tidaklah diri itu nak jadi mati, malaikat catatan Tuhan telah lulus dan dengan izinan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam sejarah beberapa kitab terjemah alim ulama kita, seumpama Abu Hanifah kan. Orang nak buya mati boh juga racun. Buya minum dan makan sia malam taknya mati. Sebab apa? Tuhan tak izin. Tapi apabila Tuhan izin, mati. Tak tubuh apa yang mati. Nampak? Itu dia. Qulir ruhu min amri rabbi, ni daripada urusan Tuhan. Nak pandai-pandai tak boleh. Sini Tuhan tak uwi. Manusia, Tuhan tak uwi sini. Muna jadi doktor, jadi bomob, aling hebat secara mana pun, roh ni duduk di tangan aku. Hal lain mu nak buat-buat. Tubelah sepak langit, sepak mana pun tak ada masalah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak diberikan kepada kamu daripada ilmu Tuhan tu malaikat sikit saja. Sikit ya. Tuhan jadikan benda kita tak tahu banyak lagi. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Tuhan jadikan perkara yang manusia tu tak tahu banyak lagi. Kita sikit ya, hak Tuhan wik kita ni bukan banyak. Dengan sebab itu orang ni alim bucuning. Orang ni alim bucuning tak ada. Orang alim dengan syumuliyah. Belaka 100 belaka tak ada. Sebab tu kita jangan duk jadikan cara mikir kita kata, aku ni sudah dah. Ilmu aku sudah dah. Orang tu kalau dia katakan aku begitulah. Dengar banyak-banyak orang sikit. Nampak? Mengaji banyak-banyak orang. Itu cara gitu. Jangan kita katukkan diri kita nak gantung seperti orang buza. Orang buza nak gantung di kain kuning. Yang anak cucu dia masuk jadi sami, jadi tok ca bahasa Jawi kita ni, petani ni. Untuk apa? Untuk nak gantung di kain kuning masuk syurga, dia kata. Istilah kita bukan lagu tu. Nak gantung di kain putih masuk syurga bukan. Tak. Ya bukan lagu tu. Dia ada kena amal. Sebab tu Nabi SAW kata, ya Fatimah binti Muhammad. Fatimah, anak aku sendiri ni, inqidhi nafsaki minan nar. Jagalah dirimu sendiri tu daripada api neraka, fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Aku tak ada boleh tolong gapo mung kalau mung tak beriman, kalau mung tu tak ada buat amalan yang soleh. Sekali pun mung tu anakku. Lepas tu kita anak dia, anak Nabi. Oh banyaklah ni anak Nabi. Anak Nabi belaka lah ni dah. Sikit-sikit pun anak Nabi ya Allah. Anak Nabi tak apalah, takut anak hak lain tu lah. Nah, kemudian ar-ruh hiyal aqrabu ilal hayatil baqiyah. Roh ni
ialah sedekat-dekat kepada hidupan yang kekal abadi. Al-baqiyah mana kekal abadi. Memang. Mana roh ni tak mati. Sebab itulah kita senantiasa doa kepada orang yang mati tu. Orang mati ada manfaat dengan doa orang yang hidup. Tu akidah kita. At-Tahawi kata ana. Tahawi katakan dalam mata dia, du'aul ahya manfa'atul lil amwat. Doa bagi orang hidup adalah manfaat bagi orang yang meninggal. Apakah kita boleh ambil faham daripada kalam percakapan perkataan tokoh ulama kita? Ayat kata orang mati itu dia roh tak mati. Ya mati. Jasad dia mati. Mati pun sebentar ya. Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Kita Tuhan jadikan kita ada hidup sekarang. Kamar dia mati pula. Mati sebentar, hidup pula. Pas orang kata, pas orang duduk dalam kubur jamin Nabi Adam dulu. Sampai ke sekarang berapa ribu tahun dah. Tak berasa lama kerana dalam kubur. Kalau berasa lama dengan sultan ni, berasa coba daripada Tuhan. Ingat molek dah. Berasa daripada Allah SWT coba. Kalau Tuhan nak cabut benda tu, ya tak ada. Supaya kita duduk tak muka bumi ni ke. Kalau siapa umur 60 tua kamu dah. Tua dah lah. Tapi Nabi Isa duduk langit yang, ni duduk langit sekarang ada hidup ni. Makan minum macam mana, pakai macam mana. Umur dia dah setara tulah kerana tak tua. Tengok, dia tak serupa. Ni nak qiyah tak boleh. Alai satu lagi dengan alai kita ni. Kita nak qiyah hak ni, duk nampak hak ni, nak pergi ukur hak ni. Tak pergi. Nampak tak tak? Mana lama dengan sultan ni coba pada Tuhan. Kalau Tuhan tak saya perasaan lama, tak lama. Pasal sultan. Supaya Ashabil Kahf. Orang tanya tidak, lama mana? Setengah hari gitu, ya semalam gitu. Ya tu baik mai kedak, duit-duit pun hak ya guna, tak guna lama dah. Dia gitu. Cara dia tak serupa. Nampak sana? Wa akhfaha 'anil madarikil hissiyah, dan Allah Subhanahu wa taala mensunyikan roh itu daripada madarik, idrak. Apa mana idrak Hasif? Kemahuan. Hawas khamsah. Penderaan lima kita. Daripada lidah, hidung, telinga, mata, kulit sebagainya. Wa innahu al-janibu alladhi ista'thara Allah bi'ilmihi wahtajaba an anbiya'ihi. Dan sesungguhnya roh itu, kalau kita tilik pada sepihak lagi, dia tu Allah Subhanahu wa taala ista'thara. Apa mana ista'thara? Mana Tuhan tutup. Dengan ilmu dia, Tuhan tak sebi orang tahu hal-hal ni. Hakikat ini Tuhan tak mau nak tahu. Walaupun daripada anbiya sendiri pun, daripada para nabi sendiri pun tak juga. Bagaimanakah orang hak lain bukan pangkat nabi ataupun rasul nak kita tahu haruh? Kita orang Melayu kita kena tahu dah. Kata roh ni urusan Tuhan. Ni ada duk dakwa kata amba ni tahu hakikat roh gitu, hakikat roh gini. Kita pun percayalah, tak ada lah, tak sudahlah kalau tak dengar dia. Percaya habis duit kocek. Dengan sebab ke apa? Dengan sebab kita dengar orang tak pandai nak pilih. Yalah. Tu. Li'annahu sirrul wujud al-mutlaq, la qudrata lil aqli al-insani 'ala al-ihatati bihi. Kerana bahawasanya roh itu rusia benda hak ada. Yang mutlak, tidak ada kuasa mana-mana pun bagi akal manusia yang kuasa nak mengatasi dengannya. Nak ihatah. Ihatah nak melimputi perkara itu tak kuasa. Sungguh, manusia tak kuasa. Nak rakyat tak boleh. Wal insanu ya'lu ala nafsihi bi'aqlihi. Manusia jadi mulia di atas diri dia kerana sebab ada akal fikiran. Wa ya'lu ala aqlihi biruhihi. Dan manusia boleh jadi mulia kerana di atas akal dia kerana dia ada roh yang bersih. Ada roh yang bersih. Roh yang bersih ni ya niat kau orang pun niat molek.
kecek pe pun jadi molek, fikir pun molek, tikah laku pun molek. Tapi orang molek juga dia nak tahu kata benda tu molek. Dak tu dia nak mikir tak boleh. Dia tak tahu tu. Ini perkara-perkara yang kita sebagai Muslim kena tahu. Makna ruhi fil lughah, makna ruh pada lughah. Makna ruh pada lughah. Dia kata jaa fi kutubil lughati. Datang di dalam kitab-kitab lughah. Apabila sebut kitab lughah ni kitab gapo hasif? Kitab lughah kitab apa jimat? Qamus. Kitab lughah mana kitab qamus, lughatil arabiyyah. Maka qamus maki ya ada qamus hak sunni, ada qamus mu'tazili, ada qamus hak lain daripada tu. Qamus Nasara pun ada. Orang duduk luar-luar negara di kalangan masa kita duduk luar negara hari tu nah. Makna kata kita apabila pergi di maktabah tu ya ada kamus orang hak bukan Islam itu buat. Maka dia akan bubuh akidah dia, pemikiran dia dan sebagainya di dalam lurah tadi itu. Lurah ni ada perubahan juga. Mengikut tuai ampunya yang tulis. Kalau Sunni, Mu'tazili, Nasrani dan sebagainya. Sebab tu kita kena faham kata hak manakah kita nak berjijak. Lurah hak Sunni iaitu tahzibul lurah. Hak Al-Azhari sebagaimana kita duk royak pada halaqah khusus itu. Pengajian khusus kita. Itu pastilah kita kena adalah kitab tu bagi pelajar-pelajar kena ada kitab tu kerana kita nak buat rujuk ke. Dan lisan al-Arabi dan sebagainya tak apalah tu. Ada gilah. Ja'a fi kutubil lughah an kalimati ruh. Daripada kalimah ruh. Ya susun daripada ra, waw, ha. Tu mana ruh. 3 kalimah tu. 3 huruf, maaf. Ma ya'ti. Apa yang lagi akan datang? Ar-raw, apa nama tu? Ar-rawhu. Ar-rawhu dengan kita patahkan ra. Kita patahkan ar-ra bil fathir ra. Dengan kita patah ra itulah iaitu ar-rahatu. Rahah mana berehat. Ar-rawh mana berehat. War-rahmah dan rahmah. Kalimah ar-rawhu makna berehat ataupun rahmah. Rahmah ni makna benda yang kebaikan. Wa nasimu ar-rih. Nasimur rih mananya? Angin yang sejuk. Hak gapo sat ni? Haji Mat Oyak? Sepoi-sepoi. Angin hak sejuk, hak sepoi-sepoi dia kata. Nampak tu tak? Angin hak Haji Mat Oyak kata apabila kera ni azakumullah dia duduk tak pokok kayu, kalau mari angin sejuk ni ke dia jatuh kerana dia mengatuk. Nanti tu dia mengatuk juga. Dia duduk dia kalau ke angin kuat tu, tak. Sebab tu bukanlah tiap-tiap kasar tadi itu kita nak boleh mengatasi, tak. Terkadang kena ada sejuk gapo kita boleh mengatasi dan sebagainya. Kemudian ar-rawahu. Dengan kita menghidupkan ra dan kita menghidupkan waw. Ar-rawahu. Makna kena bitahrik, dengan kita menggerakkan. Makna kita membariskan. Gerak si makna membariskan ar-ra wal waw. Makna kena ar-rawahah, makna as-sa'ah. Sa'ah makna keluasan. Mana keluasan. Baik, itu makna di dalam bentukan lughawi. Di dalam kitab-kitab lughah. Kitab-kitab lughah. Wa amma ar-ruhu fil Quran, ada ruh ya Allah Subhanahu wa taala nak cerita di dalam Al-Quran. Katakan tengok sini. Dia kata fa warada lafzur ruhi fil Qur'ani al-Karim 21 marratan. Maka didapati kalimah ruh yang Allah Ta'ala sebut di dalam Quran ini berapa? 21 kali semua Tuhan sebut. 21 marrah. 21 kali Tuhan sebut. Hak ni galik ke orang hak pesing hati dia tu apa panggil atifiyah ni. Atifiyah ni mana kan?
Mana dia suka kepada benda-benda yang apa nama panggil kesukaan jiwa dia tu kan, dia suka. Lafaz dunia ni Tuhan sebut berapa kali dalam Quran. Lafaz akhirat Tuhan sebut berapa kali. Lafaz ruh Tuhan sebut berapa kali. Ada faedah juga. Tapi kalau banyak doa tu, ya kurang juga. Nampak tu tak? Ya kurang juga. Ada semua 21 kali. Yajma'uha iddatu ma'anin. Tetapi himpunan dia, himpun kalimah roh tadi itu beberapa makna. Ya, Tuhan sebut makna kalimah roh sungguh. Tapi roh itu berlainan makna, berlainan isti'mal. Isti'mal makna menutup tiguna. Kita kena faham kalimah mufrad, kita boleh faham dengan makna yang banyak. Tapi apabila dia duduk di dalam jumlah, kita tak boleh faham malaikat makna itu satu. Kalau gitu, kita nak memutuskan kata ini ni makna gapo, ini ni makna gapo, berhajat pada gapo? Asyaqul kalam. Susunan cakapan, bahasa petani panggil dengung cakapan, bahasa siapa panggil samnuan bahasa. Maka nak menentu makna sini guna makna ni, orang lain tak boleh. Nampak tu tak? Minha setengah daripadanya, setengah daripada gapo? Setengah daripada makna ruh ada dalam Quran ini jaa bi makna Jibril alaihi salam. Datang dengan makna Jibril alaihi salam. Ruh makna Jibril alaihi salam. Fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, saya katakan tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunlah oleh para malaikat dan apa nama? War-ruhu, dan ruh. Dan ruh. Ruh di sini mana kan ada, kita dah baca dalam suratul Qadri itu. Mana kan sini? Mana Jibril. Ruhul Amin, Jibril. Jangan terjemah roh tu makna kata roh ada dalam diri kita, bukan. Ruhul Amin mana Jibril alaihissalam. Tanazzalul malaikatu war-ruhu, ruhu di sini mana Jibril alaihissalam. Jibril ni piya maki? Anak piya ya? Tak ada anak, tak ada pak ya tak? Dia ni malaikat dan dialah rasul bagi segala-gala malaikat. Sebesar-besar malaikat tak ada dah, nak lebih daripada Jibril alaihissalam. Sayap dia satu sayap boleh tutupkan langit yang ketujuh. Langit 7 lapis ni tutup dengan sayap dia satu. Boleh tutup besar. Tetapi dengan besar dia Tuhan kuasa nak menjadikan dia rupa jumpa dengan Nabi sebagai rupa manusia. Bahawa dia kata besar setara tu nak kecil pun tak boleh pula. Awak apanya? Apa kita dah gaduh? Hak tu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kira dengan akal kita, benda hak kita tak boleh buat, Tuhan boleh buat tak? Kita kata tak ada jalan nak hidup dah kata. Tapi nya hidup kerana Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan nak boleh, Tuhan boleh, ni boleh. Ya urusan Tuhan ni qala huwa alayya hayyin. Di atas aku ni mudah belaka, tak ada benda payah. Sebab tu senang lah kita gantung ke Tuhan tu jadi senang. Bimakna Jibril alaihi salam fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, padanya pada mana ni? Pada malam Lailatul Qadr. Bayi, malam Lailatul Qadar ni faedah apa bagi umat Islam? Faedah semaya. Faedah apa sih? Makna kata digandakan amalan. Ada ayat kena dah mana atas semaya malam tu. Baik. Maka malam Lailatul Qadar ni Tuhan beri berapa ganjaran? 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Khairun, lebih baik daripada 1000 bulan.
Bukan ganjaran 1000 bulan. Setengah-setengah dia kata ganjaran 1000 bulan tu. Tak. Tuhan kata khair. Dengan isim tafdhil situ tu. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nampak tu tak? Kalau gitu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Sebab tu disyarakkan, digemarkan dalam agama kita al-i'tikaf. Bagi orang hak kuasa lah. Baik, maki. Malam Lailatul Qadr dengan malam beranak Nabi SAW. Mana lebih? Malam Lailatul Qadar. Heran je. Sebab nas mari gitu. Orang duk syarah kata, dak malam Lailatul Qadar ni kalau tak ada Nabi, tak ada mari lah malam Lailatul Qadar. Kita kata kalau Abdullah tak mari, Muhammad nak mari tak? Kalau Abdullah bin Abdul Muttalib tak datang, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak datang? Tak juga. Kalau gitu jadi dur tasalsul. Nampak tak tu? Dur tasalsul. Gitu. Hak moleknya qif aqlak ala nusus. Berhentikan cara mikir dan huraya di atas nas. Bas. Cukup. Itu hak sunnah. Yang dia punah sangat nah. Punah jangan, sunnah tak apa. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, daripada urus dengan izinan Tuhan. Tuhan izin. Nak turun Jibril daripada langit kena izinan Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amr, daripada tiap-tiap urusan. Itu satu makna ruh. Wajaa bimakna al-Quran. Ada juga ruh makna Qur'an. Sebab tu orang kata roh, bagi roh iaitu apa? Al-Quran. Kama fi qawlihi ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikian itu kami mewahyukan kepada engkau ya Rasulullah akan Quran daripada urusan kami. Surah Asy-Syura ayat 52 tadi itu ruham min amrina ay Qur'anan. Itu adalah Quran. Quran min amrina. Wa jaa bi ma'na ar-ruh mithlu qawlihi ta'ala. Dan datang juga dengan makna ruh seumpama firman Allah Subhanahu wa taala. Lah mana? Tuhan kata dalam suratul Ghafir ayat 15, yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaq. Ia Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu daripada perintahannya kepada sesiapa yang ia kehendaki daripada hamba-hambanya, buat ia, iaitu wahyu Tuhan itu sebagai ancaman dengan hari pertemuan. Nak ingat hari akhirat. Kata Tuhan tak royak pula. Tuhan tak Quran mari nak royak we tahu kata gapo jadi gapo. Ada dah. Dia. Itu berapa makna dah? Bilalah. Wa jaa bi makna inayatillah wa kafalatihi li'ibadihi al-mukhlasin mithla qawlihi subhanahu wa ta'ala. Dan datang juga kalimah ruh ni dengan makna penjagaan, bela. Nah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-Nya yang ikhlas, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala kata, ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim minhu. Mereka itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah mesrakan iman di dalam hati-hati mereka, dan ia Allah telah meneguhkan, mana membantukan mereka itu dengan pertolongan daripadanya. Kalimah ruh daripada ayat suratul Mujadalah ayat 22. Hak tulis dalam kitab tu 58 tu, sapu sikit situ. Ada persilapan sikit situ. Ayat 22. Mujadalah ni tak sapa pun ayat 52 tu, 58 tak ada, 22. Tu makna ruh. Makna ruh. Dan seterusnya, ni tak ada payah mana ni. Kita ngaji gini, kita apabila baca Quran ataupun kita dengar orang tafsir,
Kita reti kata makna gapo. Wa jaa bi makna al-Masih ibn Maryam, Isa bin Maryam liqaulihi ta'ala, dan datang dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, makna Isa bin Maryam. Ada ruh makna Isa bin Maryam. Mana Tuhan kata dalam surah An-Nisa ayat 171. Tuhan katakan qala subhanahu wa ta'ala innamal masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Sesungguhnya Masih anak Maryam itu tidak lain malaikat pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Isa ibnu Maryam ni anak Tuhan ada hasif? Tak. Mana dalil kata dia bukan anak Tuhan? Mana dalil maki kata dia anak Tuhan? Anak? Tuhan nafi daripada diri dia anak, tapi nak dalil kata Isa sendiri tu kata dia tu bukan anak Tuhan. Satu-satu. Iaitu ia kata Maryam tu apabila ia kembali kelik lagi beranak mari ke, sifat Tuhan ni tak diperanakkan dan diberanakkan, itu sifat Tuhan. Maka Isa ni diperanakkan. Mana kata ia anak orang, terlepas dah daripada sifat uluhiyah tadi, sifat ketuhanan. Satu. Yang kedua, Isa makan minum tak? Makan dan minum. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Suruh Maryam itu kocokkan apa nama buah kurma wiluruh turun. Supaya nak gapo wiluruh, nak makan. Maka makan ni bukan sifat Tuhan. Apabila makan kepada mak dia, mana mak dia makan kerana nak dapat kekuatan, orang anak dia itu juga makan, maka itu bukan sifat Tuhan. Nampak je tak? Lalu Isa ini dibawakan oleh Maryam kelik kepada kampung dia. Dia duk royak. Kata, aku ni bukan orang jahat dan sebagainya. Maryam telah kata gitu. Lalu dia kata, siapa nak menyaksi kepadamu? Fa asyarat ilaih. Maka dia tunjuk kepada anak dia duduk di atas dukung dia tu. Lalu kata Yahudi zaman tu, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana nak kecek dengan aku, budak ni tak boleh kecek lagi, nak kecek lagu mana dengan aku? Lalu Isa pun jawab, ni salah seorang daripada hamba Allah yang belum daripada dia itu besar, dia boleh kecek masa duduk di atas dukung lagi. Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani ila akhiril ayat. Itu dalil kata Isa tu bukan ngaku diri dia itu sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Apa orang dok kata? Hak tu orang kata. Adapun diri dia yang ngaku gitu tak? Tak. Maka salah dia orang kata nisbah ke salah dituai hak nak kata tu? Salah orang hak kata, bukan salah orang hak nak kata tu. Isa selamat dia. Tapi orang hak pegang lagu tu hak salah, hak tu kena ada caranya. Je tak? Sebab tu di sini dia kata innamal masih Isa bin Maryam rasulullah, rasul bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha, dan kalimah Allah taala. Kalimah Allah taala ni hak Tuhan kata kun tu lah. Kalimah Allah taala mana kun tu. Alqaha ila Maryam, kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh daripada Allah Ta'ala. Mana kata makhluk daripada Tuhan, ruhum minhu, kejadian daripada kejadian Allah. Ada apa tak dia? Tak ada. Sebab tu nisbah Isa bin Maryam. Orang kita tak ada apa nak boleh berat. Akal kita tak sapan. Akal kita ni tak sapan. Tapi Tuhan buat tak ni? Buat. Sebab tu akal jangan tak dulu daripada syarak. Jangan tak akal kita sebagai imam, wahyu sebagai makmum. Tak boleh. Ini konsep ataupun dasar, kaedah, asas Ahlus Sunnati wal Jamaah. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Kullu jinsiyat. Tiap-tiap bangsa bahasa. Lah tu. Setiap tempat, setiap masa. Lah tu.
Ya tak ada nak pergi royak kata wahyu itu jadi makmum, tak ada. Suratun Nisa ayat yang ke 30 berapa? Ayat 171. Baik. Sikit lagi. Al-Islam wa tarbiyatur ruh. Islam dan tarbiyatur ruh. Al-Islam yakni inayatan khassah birruh. Islam itu dia beri kepentingan khusus dengan masalah ruh. Innaha fi nazarihi, sesungguhnya ruh pada pandangan kacamata agama Islam, sikit dah, markazul al-kiyal al-bashari, iaitu pusat kesemulaan jadi manusia. Wa nuqtatu irtikazihi, dan tempat yang menetapkan, nak jadi tetapkan seorang pemikir, budi pekerti, cakap pasti roh tadi tak kena istiqrar, kena tetap roh dia dulu. Kalau roh tak tetap jadi gitu. Orang kita dasar orang tak jadi maju ni sebab apa Jimat? Sebab tak tetap. Hari ni mikir gitu. Salah lain pula. Ya betul kata hati manusia dia balik-balik, akan tetapi pendirian kalau tak tetap, tak kira kerja, mengaji, jadi gapo apa ikutlah. Tak berjaya. Tak berjaya sama sekali. Ingat molek. Innaha, sesungguhnya roh tu al-muhaiminul akbar, dialah penggawal yang besar ala hayatil insan, di atas hidup manusia. Atas hidup manusia. Innaha muwajjahatu ila ish ila nur, dan dia itu muwajjah. Muwajjah ni mana? Mana tuju kepada cahaya. Roh ni nak bawa tuju kepada cahaya. Cahaya ni apa? Al-wahy. Kalau roh hak molek ni dia nak cari cahaya. Kalau roh tak molek ni cari apa? Lawan bagi cahaya zulumat. Zulmah. Jamak dia zulumat, gelap. Nak buat ada gelap nak ke? Gelap, semua gelap habis. Ni adalah benda yang tak serupa. Wa yakfi annaha silatul insani billah. Memadai dah kita nak kata apa? Roh itu ialah perhubungan manusia dengan Tuhan. Kelas. Hak besar sekali roh kita. Kita pergi semaya belakang orang hak baca sedap untuk nak mensegarkan roh. Apabila roh segar, kita ada apa? Silah. Perhubungan kita dengan Allah. Orang nak bawa kita kepada Tuhan ni payah cari, bukan mudah. Payah cari. Nak bawa ke mana? Nak bawa kepada Tuhan. Bawa lagu mana kepada Tuhan? Nak wimung tu dapat ilmu pengetahuan. Orang apabila ilmu ke orang, ya siapa Tuhan dia? Apabila tak ada ilmu, nak berjuh lagu mana pun tak siapa. Sebab tu kata ulama nafsi, kawan yang berilmu tapi fajir. Kawan yang berilmu tapi tak berjuru. Makna kata tidak istiqamah. Lebih baik daripada kawan yang tak berilmu. Nampak tak tu? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia tak bawa kita pergi kepada benda hak betul. Dia tak bawa. Setelah daripada tu, fal haqqu anna taqata ar-ruhiyyah fil Islam hiya akbaru taqatihi. Maka hak benarnya bahwasanya kekuasaan ruh pada diri manusia iaitu sebesar-besar kekuasaan, taqah kekuasaan. Wa a'zamuha wa ashadduha ittisalan bihaqaiqil wujud. Dialah sebesar-besar, sedahsyat-dahsyat perkara yang berhubung dengan hakikat benda yang ada. Hakikat benda yang ada. Mana benda yang ada ni kita nak tahu kata dia tu pedah setara mana? Itulah berhajat kepada roh seseorang manusia itu, dia bergantung setara mana dengan Tuhan dia, kuat setara mana,
Situlah tempat yang kita itu kena duk bercara. Wal Islam ja'ala lirruh ghayatan wa wasilah. Dan Islam itu menjadikan bagi ruh itu adanya ghayah, ada hujung jatuh dia, dan adanya perjalanannya dia. Hak tu kita takhirlah pada masa yang lagi akan datang, madah dia biiznillahi ta'ala. Pada malam ini insya-Allah kita berhenti di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian, dan marilah sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan bukakan hati kita menerimakan ilmu pengetahuan daripada ajaran dia, dan jangan kita terlupa supaya kita berdoa bersama-sama selamat daripada bala petaka, dan marilah kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama kita membantukan pengajian kita dengan doa dan tenaga kita, harta benda kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan hidup dunia dan di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.